Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi malam ini untuk sesi coaching malam Rabu. Dan kali ini kita akan masuk ke bahagian kedua, perincian carta aliran proses urus pusaka. Jadi seperti biasa saya selalu nak ingatkan, jangan lupa kalau perlukan pengetahuan, skill untuk closing, ulang balik semua video-video yang telah dibuat dan nota-nota yang ada dikongsikan di Akademi Mahapusaka. Ada tentang apa cara membuat analisa faraid, sangat penting. Ada kaedah untuk mendapatkan fakta kes, sangat penting. Ada cara untuk membuat closing kes perancangan legasi, dan juga cara untuk membuat closing kes urus pusaka. Dan kalau minggu lepas kita bercerita tentang bagaimanakah proses-prosesnya, perinciannya, apakah benda yang kita perlu tahu, perlu ada dan perlu buat untuk akhirnya close kes urus pusaka. Paling tidak pun pada peringkat permulaan, iaitu buka fail. Okey. Jadi kalau sesiapa yang tidak hadir ataupun lupa, pastikan ulang semula video tadi, minggu lepas, untuk pastikan semua perunding, tuan-tuan dan puan, ada kemahiran untuk buat closing kes urus pusaka. Paling tidak pun membuat closing buka file. Okey. Jadi untuk sesi kali ini tak panjang, mungkin setengah jam. Kemudian kita boleh berbincang dengan lebih lanjut untuk bertanya. Boleh bertanya dalam ruang live chat, ataupun kemudian boleh sambung di ruangan komen di Akademi Mahapusaka. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah masuk ke topik bahagian kedua, perincian carta aliran proses urus pusaka. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah, pertama, kita ulang balik. Sangat penting kita kena faham proses untuk berjaya adalah gabungan beberapa usaha yang betul. Jadi apa yang kita tunjukkan dalam 5 siri yang sebelum ini adalah gabungan beberapa usaha yang betul yang perlu dibuat, kemahiran yang perlu ada, dan step-step ataupun maklumat yang perlu ada untuk buat closing. Jadi kita kena tahu, dan kita ikuti contoh-contoh orang berjaya. Orang berjaya itu sebab apa? Sebab dia buat, dia tahu, dan dia ada skill. Jadi saya harap dengan sesi coaching malam Rabu ni, kita sama-sama dapat mempertingkatkan kemahiran kita, mempertingkatkan kefahaman kita, dan memperkuatkan kapasiti ataupun capability kita untuk menjadi superheroes yang boleh menyelamatkan waris-waris. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi rumusan daripada minggu lepas, semua perunding perlu ada skill untuk pitch dan untuk close dan dapat bayaran. Maksudnya semua perunding kena tahu sedikit bagaimana untuk analisa faraid, dan kemudian cara dapatkan fakta kes. Ada borangnya, ada checklistnya, senarai aset, hasrat dan isu berkaitan, dan kemudian bentangkan risikonya, bentangkan needs creationnya supaya mereka setuju untuk mengambil langkah pertama, which is paling tidak pun buka file bayar RM53. Itu yang kita belajar minggu lepas. Apa yang kita belajar malam ini? Topik bahagian kedua malam ini, kita akan lihat apa akan berlaku setelah sesi penerangan dan muafakat waris. Di dalam sesi penerangan muafakat waris, iaitu sesi selanjutnya selepas buka file, dan garis panduan penentuan jumlah ataupun nilai sebut harga. Sebab kita tidak just petik sebut harga untuk kes, kita tengok kes tersebut, dan selalunya hanya selepas sesi SPMW barulah kami mempunyai maklumat yang cukup untuk memberi sebut harga. Sebab untuk memberi sebut harga, dia ada fakta-faktanya ataupun ada di garis panduannya. Jadi
Kita juga akan tengok apakah skop tugasan perunding setelah sebut harga dikeluarkan. Cara nak bentangkan sebut harga. Apakah bayaran-bayaran depositnya? Apakah maklumat tambahan yang perlu diambil setelah sebut harga dikeluarkan? Apakah proses ataupun siapa yang bertanggungjawab untuk mendapatkan tanda tangan waris? Dan apabila dapat sesi perbincangan waris, siapa perlu hadir? Apa tugas perunding? Dan jika sampai ke pembicaraan pusaka, siapa yang bertanggungjawab? Okey. Dan dinyatakan juga apakah skop kerja pihak HQ. Okey. Jadi pada dasarnya apabila fail kes urusan pusaka telah dibuka, kami akan mendapatkan sesi SPMW. Baik secara online, sekarang ni PKP memang kebanyakan ialah fully online, ataupun mereka datang ke pejabat, ataupun kita datang ke lokasi, separuh online dan separuh di lokasi. Dan harganya berbeza. Saya percaya tuan-tuan sampai di sini dah tahulah perbezaan antara online-nya berapa, RM200, di pejabat mahapusaka RM300, dan di lokasi dari RM600. Tahu ya? Siapa tak tahu SPMW, tanya. Soalan. Tak ada masalah. Jangan takut bertanya. Kalau kita malu bertanya, kita sesat jalan. Okey, untuk makluman perunding juga, pada sesi SPMW, inilah maklumat yang paling minima yang kita perlu ada. Kalau ada lebih lagi baguslah, tapi minima kita perlu ada senarai nama dan handphone waris yang utama. Tak semua tak apa. Yang penting untuk hadir. Kenapa kita perlu nama dan waris? Sebab kita nak hantar surat jemputan. Okey? Dan kalau contohnya di lokasi, kita tahu lokasinya. Tetapi kita dah kena pasti tarikhnya bila, masanya bila, dan siapa yang penting untuk hadir. Dah ada dua maklumat ini, maka pihak HQ akan menghantar surat jemputan dan maklumat asas dan juga penerangan. Kita kena build branding sebelum mereka hadir kepada sesi khidmat runding ini, atau sesi penerangan dan muafakat waris. Sebab kebanyakan waris tak pernah tahu pun muafakat apa, tak pernah tahu pun prosesnya, tak pernah tahu pun pentingnya mereka perlu bermuafakat. Jadi sebab itulah kita hantar video, kita hantar poster, kita hantar penerangan sedikit. Okey? Jadi itu tugas apa? Tugas kami, tapi tugas perunding adalah menghantar kepada semua waris-waris yang berkenaan dan juga mendapatkan persetujuan bila mereka nak adakan sesi SPMW. Tapi semasa proses ini sangat penting perunding yang punya kes selalu berkomunikasi dengan pihak HQ, sebab banyak koordinasi yang perlu dibuat. Jangan lepas tangan je dah buka fail senyap. Perlu, sebab kadang-kadang waris lebih selesa berurusan dengan perunding. Jadi perunding yang bincang jadi perantara untuk mengenal pasti ataupun menentukan bilakah tarikh sesuai untuk SPMW dan apakah maklumat-maklumat yang perlu diambil daripada waris. Okey? Now, itu SPMW. Jadi, apa yang berlaku dalam SPMW? Ramai yang tak tahu, tak pernah hadir, jadi tak tahulah. Inilah kelebihan Mahpusaka. Tidak banyak syarikat yang menggunakan kaedah pemufakatan waris, penerangan pada waris untuk menyelesaikan isu pusaka. Terbukti banyak kes-kes yang lama tak diuruskan ataupun terbenggalai dapat diselesaikan dengan adanya sesi SPMW. Banyak juga kes-kes yang datang daripada syarikat amanah, daripada peguam yang tergantung, tidak selesai, kami ambil dan kami lakukan SPMW dan selesai. Jadi inilah yang perkara yang kita perlu terangkan pada waris, pentingnya sesi SPMW ini. Okey, apa berlaku dalam tu? Pertama, kita akan menerangkan siapa mahapusaka. Dan selalunya kita tak terangkan semasa sesi itu, kita dah terangkan siap-siap masa kita hantar jemputan. Tetapi ada yang tak tengok video, jadi kita terangkan sedikit laju je. Ya? Itu pertama. Keduanya, kita juga terangkan apakah proses undang-undang yang wajib dilalui untuk memastikan harta-harta arwah ini dapat diturun milikkan, terutama sekali rumah, kereta, akaun tunai dan sebagainya. Kadang-kadang waris tak tahu, yang kena pergi buat permohonan. Dia ingat dia boleh ketua nama saja.
Okey, ataupun dia boleh pergi bank keluarkan duit, ataupun dia boleh pergi pejabat tanah tukar nama. Sebenarnya tak boleh. Dia ada proses wajib. Dan proses wajib ini perlu melibatkan semua waris farid. Ini yang kita nak tegangkan semasa dalam SPMW. Okey. Dan kita juga mengatakan skop perkhidmatan mahapusaka pertama membantu mendapatkan pemufakatan, membantu menggali semua harta-harta, hutang-hutang dan hasrat arwah. Dan kemudian membawa permohonan itu ke tempat-tempat yang betul, yang tepat dan menyediakan dokumentasi yang berkaitan dan membawa waris melalui proses permohonan pusaka sampailah dapat perintah kuasa dan juga perintah pembahagian. Itu skop mahapusaka untuk mereka nampak apa tugas kita. Bukan sekadar runner, bukan sekadar buat carian, bukan sekadar buat dokumentasi. Kami menyediakan skop yang lengkap. Okey. Jadi apa yang kita buat semasa SPM dulu, kita juga bentangkan fakta kes. Siapa waris, siapa yang sebenarnya ada hak faraid, siapa yang tidak. Okey. Penting kena mereka ada. Ada tak waris-waris yang gaib? Yang kita lihat sebelum kelas ni, cerita tentang waris gaib. Apa hartanya yang jelas, yang nyata, yang samar-samar. Ada tak harta yang dipegang amanah? Ada tak harta yang telah dihibahkan? Ada tak harta yang dia pinjam? Itu semua penting. Kita kena terangkan impaknya, implikasinya. Dan hutang arwah. Ada tak hutangnya? Orang berhutang dengan arwah. Ada ke tidak? Ada tak dokumentasinya? Kemudian hasrat-hasrat arwah baik bertulis, bertarikh ataupun lisan. Okey. Jadi kita akan bentangkan supaya untuk apa? Untuk mencapai muafakat. Apakah muafakat yang kita akan capai, cuba capai adalah muafakat untuk siapa akan menjadi pemohon pertama. Kedua, siapa yang akan jadi pentadbir untuk kereta, untuk akaun bank, untuk keluarkan pembahagian KWSP dan sebagainya. Dan siapa yang akan warisi harta. Rumah ni dapat ke siapa? Apa mufakatnya? Ada tak hibahnya? Dan sebagainya. Dan kos ni, siapa nak bayar? Daripada mana datang duit nak bayar tu? Sebab kalau tidak ada siapa nak bayar, macam mana kita nak mula? Dan inilah forumnya untuk kita buat dalam SPMW. Okay? Penerangan pengenalan mahapusaka, proses undang-undang yang wajib, apakah skop mahapusaka dalam membantu waris, dan apakah fakta-fakta kes yang perlu waris tahu, dan kemudian waris perlu bekerjasama untuk mencapai muafakat. 4 muafakat ini. Dan kebiasaannya, jika sesi ini dikendalikan oleh pihak ketiga, sampai muafakat. Kalau sesi ini dikendalikan oleh mereka-mereka saja, antara waris selalunya tak selesai. Ataupun muafakat yang mereka capai itu sebenarnya memudaratkan, melambatkan proses, menyukarkan proses. Jadi sangat penting yang kita kata perlu libatkan mahapusaka, sebab dengan mahapusaka kita ada SPMW yang akan menyenangkan proses selanjutnya. Okey. Proses lepas SPMW. Okey, kita dah selesai, dah dapat muafakat. Apa berlaku? Okey, semua pengundi kena tahu step by step dah. Lepas proses SPMW, kita dah dapat fakta kes yang lebih jelas, kita dapat maklum-malas daripada waris, dan barulah pihak HQ tahu skop kerja. Sebab mahapusaka punya sebut harga urus pusaka adalah berdasarkan skop kerja, bukan peratus nilai harta. Jadi bila dapat fakta-fakta kes tadi, pihak HQ yang akan tentukan berapa. Dan you all kena tahu bagaimanakah pihak HQ mengeluarkan sebut harga. Ia berdasarkan tempat urus pusaka, sama ada di JKPTG, Pusat Pejabat Pusaka Kecil, ataupun ianya perlu dibuat di Mahkamah Tinggi sebab lebih 2 juta, ataupun dibuat di Amanah Raya sebab harta tak banyak dan tanah pun tak ada. Jadi itu antara yang fakta yang menentukan kos sebut harga. Kemudiannya kita lihat kerumitan. Waris berlapis ke, waris bergaduh ke, harta cukup ke, dokumen jelas ke, itu satu. Dan kemudian
kerumitan waris, sama ada tak waris yang hilang, waris yang panas baran, waris yang tak faham, waris yang berlapis. Okey. Dan ataupun kerumitan hasrat. Hasrat arwah ni mungkin dah dibentangkan tapi dalam bentuk lisan lah, tak jelas lah, yang memerlukan penerangan ataupun perlukan lebih pemufakatan antara waris-waris. Okey. Itu juga faktor menentukan kos sebuah harga. Dan kemudian tahap kelengkapan dokumen. Ada tak dokumen-dokumen yang tak cukup, yang kita kena buat carian dan kita kena buat macam-macam lah. Kan, kalau semua teratur, tak ada masalah. Dan jika ada perkhidmatan tambahan, contohnya kena ada buat surat ikatan amanah kepada pentadbir, ada carian waris, waris dan gaib, carian harta. Jadi benda-benda ni akan di-itemizekan supaya semua nampak. Dia tidak ada lamsam. Kos urusan tak. Dia ada itemizenya, benda-benda nak buat. Ya. Dan sekali lagi saya ulang, kos sebuah harga ni ataupun nilai sebuah harga ni ditentukan oleh ibu pejabat. Okey, jadi you all kena tahu, dan sebab apa? Nanti pembentangan sebuah harga ni adalah tanggungjawab perunding. Okey, HQ boleh bantu untuk yang baru. Okey. Lepas dah dapat sebuah harga, apa kita buat? Okey. Kita akan hantar kepada waris, kita akan bentangkan, beri penerangan. Sebenarnya dalam itu mudahnya, kalau kita dah ada SPNW, pada dasarnya waris dah faham dah. Dia hanya menunggu saja. Okey. Dan kita juga kena terangkan apa dia? Jika setuju, okey, kami perlukan 50% daripada sebuah harga untuk mula. Okey. Dan kemudian apa saja maklumat yang masa SPNW kita tak ada, kita mintalah. Masa setelah kita minta dokumen si mati, matinya, dokumen pengenalan waris, kalau ada waris yang mati, kita juga minta dia punya surat mati. Ada juga keperluan yang untuk menentukan dia kewarisan dia. Kita nak tengok dia punya surat nikah, ada sijil nikah dia, surat beranak dan sebagainya lah. Okey. Nanti kita akan nyatakan serah semaknya. Jadi ada dokumen-dokumen yang kita perlu ada setelah mereka bayar. Dokumen harta, grantnya, kena grantnya betul, jangan yang grant bukan nama arwah. Okey. Dan hutang, dan juga ada tak orang berhutang dengan arwah. Okey. Dan kemudian untuk harta-harta, contohnya harta tanah, kena juga disertakan cukai terkini. Okey. Sangat penting. Sebab apa? Proses tidak akan bermula jika dokumen di atas tidak lengkap. Macam mana nak buat permohonan kalau dokumen tak lengkap? Contohnya senarai salinan kad pengenalan waris pun tak dapat lengkap. Grant pun tak dapat lengkap. Macam mana kita nak mulakan? Jadi sangat penting, kenapa? Sebab komisen juga tidak akan dibayar penuh jika dokumen belum lengkap. Walaupun waris itu dah hantar bayar full, tapi kitanya dokumen belum lengkap, hanya kita dapat 50% saja daripada komisen yang layak. Bila dah dokumen lengkap, barulah kita dapat full komisen. Okey? Kena faham tu. Nanti jangan gaduh. Ini sangat penting. Kalau itu sebabnya kita kena faham kes tu, dan kalau kes itu dokumen tak lengkap, kita tak ambil pun. Kita akan letakkan kepada kajian kes dulu. Dapatkan dokumen yang lengkap, baru kita boleh mula. Kita tak nak ambil kes, lepas tu dokumen tak siap-siap, tak cukup-cukup. Okey, itu sangat penting. Alright. Dan sebelum permohonan masuk, dah kumpul-kumpul tu, kita buat dokumen. Sebelum masuk permohonan, waris perlu bayar baki 30%. Selepas dapat perintah, barulah perlu bayar 20%. Tetapi tak ada masalah kalau waris nak bayar penuh. Kita alu-alukan je. Tapi sebenarnya kita ada 3 tier pembayaran. 50% untuk kita mula, 30% untuk sebelum kita masuk permohonan, dan bila dapat perintah kita minta lagi 20%. Ini perunding kena tahu, sebab inilah juga perunding perlu terangkan kepada klien. Okey? Jangan tak tahu. Okey. Apa lagi? Proses selepas masuk permohonan. Ini kita kena saya terangkan dalam 2 senario. Satu pusaka kecil dan satu mahkamah terki. Menari tak apa. Itu sisi lain. Sebab benda ni tak selalu pun. Okey. Proses selepas masuk permohonan di pusaka kecil. Apa yang berlaku? Pertama, waris bila dah masuk tu, waris tanda tangan DDA,
persetujuan. Sebelum masuk tu tak ada persetujuan, tak apa. Yang penting pemohon dari semua borang, kita mohonkan semua yang benda-benda yang perlu ada, itu semua kita buat. Itu dinamakan borang A. Jadi pemohon hantar borang A, submit. Kita submit online, lepas tu kita hantar secara fizikal. Dah submit online tadi, selalunya kita ada lebih kurang 5 hingga 6 bulan. Masa itulah kita kerja, kita cuba dapatkan semua waris tanda tangan borang persetujuan ataupun namanya DDA form. Kenapa tarikh tunggu bicara antara 4 hingga 5 bulan? Sebab ada beberapa proses. Pertama, pejabat usaha kecil kena semak dulu di Mahkamah Tinggi Persekutuan, ada tak permohonan pusaka untuk arwah dibuat oleh waris lain. Kalau tak ada, berjalan. Kemudian, kalau ada harta-harta tak alih, dihantar untuk penilaian di Jabatan Penilaian Negara untuk memastikan berapa nilainya. Untuk apa? Kalau lebih 2 juta, kena tendang keluar. Dan juga untuk mengenakan cukai ataupun cukai urus pusaka 0.2% tadi. Okey? Ini saja yang kita perlu buat selepas dah masuk permohonan pusaka kecil. Okey. Dapat tarikh bicara. Untuk tarikh bicara ni, siapa yang perlu hadir? Pemohon hanya perlu hadir dan mungkin 1 atau 2 orang waris lain. Okey. Dan wakil mahpusaka akan hadir. Okey. Dan perlu bawa dokumen-dokumen asal. Kami akan nyatakan apakah dokumen asal. Kita akan hantar surat kepada pemohon, kena dia ambil maklum apakah dokumen yang dia kena bawa. Okey. Kemudian waris-waris yang tak hadir itu HQ akan bawa DDA yang telah tanda tangan supaya mereka diwakili oleh surat persetujuan. Penting surat persetujuannya selalu kadang waris cuba buat tak betul format, salah, sampai ke perbicaraan ditolak. Tapi sebab mahpusaka memang mahir dalam bab itu, kita akan buatkan DDA form yang apabila dikemukakan semasa perbicaraan, dia akan diterima oleh pegawai yang mengendalikan sesi bicara pusaka. Okey. Dah masuk mengikut track record mahpusaka, kebanyakan perbicaraan pusaka sekali. Kita mohon dapat tarikh, kita masuk tak melebihi 20 minit selesai. Dan maksudnya apa? Di dalam pembicaraan itu semua dibentangkan, akhirnya pegawai yang mengendalikan dah membuat kata putus, selesai. Dan selepas selesai bicara, waris akan diberi surat. In fact, semasa panggilan pembicaraan pun dah ada kasih surat dan dinyatakan berapa nilai pusaka dan berapakah bayaran yang perlu dibayar kepada pejabat pusaka kecil. Jangan datang bicara tak buat duit. Dia ada tulis tu 300 ke 400. Selalunya penilaian yang rendah sikit. Okey, dan dinyatakan berapa. Lepas bicara, waris pergilah bayar. Bayaran kepada pejabat usaha kecil tidak termasuk daripada bayaran yang dibayar pada mahpusaka. Mahpusaka tak collect dan bukan tanggungjawab mahpusaka untuk membayar. Itu adalah tanggungjawab waris. Itu sebabnya waris kena faham ada 2 kos. Satu, kos profesional kepada mahpusaka untuk mengendalikan kes, dan selepas bicara mereka perlu bayar kos perbicaraan kepada pejabat usaha kecil. Jangan tak bagi tahu nanti waris terkejut. Aku dah bayar mahpusaka, nak kena bayar lagi. Kena maklumkan ya. Itu tidak termasuk dalam apa yang mereka bayar kepada mahpusaka. Okey. Dan lepas selesai, lepas bayarkan semua in order, dalam 2 hingga 3 minggu selepas bicara, surat perintah akan dikeluarkan. Ada 2. Satu dinamakan perintah F, itu surat pentadbir. Boleh gunakan untuk keluarkan duit, untuk tukar nama kereta, dan juga untuk menjaga sesuatu harta tanah ataupun harta tak alih sementara waktu. Selalunya dalam surat pentadbir tanah tu dinyatakan sila datang ulang bicara untuk memutuskan siapa yang akan diturun milik harta ini. Tetapi ramai orang bila dapat perintah F untuk harta tanah, dia duduk, dia peram buat jeruk. Ya. Dan dia tak panggil bicara pun sebab perintah F untuk harta tanah bermaksud harta masih harta arwah. Yang nama dalam geran tu ada braket pemegang pentadbir saja, belum selesai. Okey. Itu perintah F. Tetapi untuk harta tanah kita perlu dapatkan perintah E. Itulah perintah yang kita boleh bawa ke pejabat tanah untuk turun milik harta. Nama arwah keluar, nama orang hidup masuk. Jadi inilah
Di akhir proses bicara pusaka kecil keluarnya surat perintah, satu perintah F iaitu perintah B dan satu perintah I iaitu perintah pembahagian. Okey. Ini proses bicara di pusaka kecil. Okey. Kalau kita lihat di pusaka besar, berbeza sikit ya. Pusaka besar ni kalau hartanya lebih pada 2 juta ataupun remit perlu dibuat di di mahkamah tinggi, maka ia dijadikan pusaka besar. Quotation pun berbeza sikit. Okey. Apa yang akan berlaku? Pertama, perunding pihak perlu bentangkan sebut harga. Perunding atau pihak HQ tertinggal itu. Okey. Dan jika waris setuju sama juga, bayar minimal 50%, sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan dan proses tidak akan bermula kalau dokumen tak cukup. Komisen penuh tidak akan dibayar jika dokumen tidak lengkap. Okey. Dan sebelum permohonan masuk, waris perlu bayar baki 30%, sama aja. Tapi kuantum dia besar lah sebab kes besar. Contoh yang baru ni ada kes 80,000, untuk gerak dia kena bayar 50%, 40,000. Nanti bila dah siap nak masuk permohonan dia kena bayar lagi 30%. Itu undang-undangnya. Okey. Kena maklumkan awal-awal, jangan diorang terkejut. Okey. Dokumen apa akan disediakan oleh peguam dan apakah proses untuk mendapatkan? Dia ada 2 proses. Pertama adalah proses mendapatkan LA, Letter of Administration. Jadi untuk itu peguam akan menyediakan dokumen persetujuan seorang waris untuk menjadi pentadbir. Ada satu dokumen penolakan waris-waris lain sebagai untuk menjadi pentadbir. Dan juga ada dokumen sekiranya ada waris-waris akan memegang amanah kepada satu harta. Okey. Semasa pendaftaran pemohon dah siap dokumen tu, dah sign, maka semua waris kena sign. Siapa tanggungjawab untuk dapatkan tanda tangan, sebaik-baiknya perunding lah. Ya. Kalau tidak HPU boleh tolong. Setelah semua siap, peguam kami akan membuat pendaftaran urus pusaka. Ketika itu, pemohon perlu hadir. Jadi itu sebabnya untuk jadi pemohon pastikan mereka ini ada orang yang bit mobile, boleh datang, boleh ambil cuti dan datang untuk mengemukakan permohonan urus pusaka. Okey. Sekali je. Tak lama pun, sekejap. Selepas itu, proses selanjutnya dikendalikan oleh peguam My Pusaka. Jadi kita kena faham proses ini, jadi kita tak terkejut dan perunding pelanggan kita pun tidak terkejut. Okey. Selepas dapat LA, dah bicara tu sambil dah semua selesai, tempohnya antara 2 bulan lah. 2 bulan dapat LA. LA apa gunanya? Untuk samalah macam perintah F tadi, untuk keluarkan tunai, pindah milik kereta dan sebagainya lah. Okay, tetapi banyak juga kadang-kadang yang orang yang buat dengan peguam dapat LA dia peram buat giro. Ada akaun-akaun bank dia tak keluarkan, ada kereta dah tukar nama. Okey. Jadi tetapi selepas dapat LA, kita perlu mohon distribution order, perintah pembahagian. Untuk memohon perintah pembahagian, kita kena ada sijil faraid. Mana nak dapat sijil faraid? Permohonan kena buat dekat mahkamah syariah. Waris boleh buat sendiri. Tapi kalau upah kami ada charge yang kami kenakan. Okey. Permohonan untuk distribution order, apa yang kita perlu ada, semua dokumen disiapkan oleh peguam. Ada senarai harta dan sebagainya. Dan perlu dinyatakan siapa yang perlu dapat. Jadi ketika ini waris perlu dah bersetuju. Rumah ni siapa dapat, rumah ni berapa ramai nama dalam tu dan sebagainya. Okey. Akan diuruskan oleh peguam, ada dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani oleh waris, ikut dia. Okey, saya nak cerita panjang pun diorang pun nanti tak ingat pun, ya. Setelah dapat apa tu kita masuk, akhirnya dapatlah distribution order. Dan bila dapat distribution order tu, bolehlah pergi ke pejabat tanah untuk turun milik, nama arwah keluar, nama orang hidup masuk. Okey. Itu je, simple je. Ya? Jadi inilah yang saya nak sampaikan, tak lama pun. Yang penting kita faham prosesnya. Jadi apakah rumusan yang kita belajar minggu lepas? Apa dia? Pertama,
kita kalau boleh jumpa waris, kita akan terus close dan buka file. Kita tahu nak buat analisa faraid, kita tahu buat fact finding, dan kita tahu ya dalam minggu lepas kita dah ceritakan skrip-skrip ya. Okey. Apa skrip yang kita buat supaya mereka bertindak segera semasa perjumpaan kita, dan tindakan mereka adalah tindakan ringan. Apa dia? Buka file RM53, kita tak minta pun dokumen. Tapi lepas tu ada step-step yang berlaku. Itu sebabnya sebagai perunding tahu proses permulaan adalah buka file, dan apakah proses selanjutnya, SPNW, sebut harga, lepas tu bentang sebut harga, collect duit, dan proses-proses selanjutnya. Jadi kita kena tahu proses pertama. Itu rumusan minggu lepas. Minggu ini apakah rumusannya? Rumusannya bahagian kedua adalah semua perunding perlu tahu proses asas pusaka dan apakah dokumen yang diperlukan di setiap stage proses itu. Dan juga maklum, sekiranya ada dokumen yang tak ada pada certain stage, benda itu tidak boleh bergerak. Itu sebabnya kadang-kadang banyak kes terlambat sebab satu, perunding pun tak faham yang benda itu kena ada. Dua, tak disampaikan kepada pelanggan. Dan pelanggan juga tidak dapat mengemukakan dokumen tersebut. Ataupun semasa buka file tu kita tak kena pasti ada tak dokumen-dokumen yang tak lengkap, yang memang tidak boleh diketahui, ataupun ada senarai-senarai waris yang tak dapat dijumpai. Kita kena pasti dulu, filter dulu. Okey. Jadi rumusannya, kita kena tahu prosesnya, kita kena tahu dokumen-dokumen yang wajib ada, dan dokumen dan proses ini berbeza mengikut tempat kita nak mohon. Mana-mana kes yang sesuai dibuat dekat JKPTG ataupun pejabat pusaka kecil, kita kena tahu. Kalau kes-kes ni perlu dibawa ke Mahkamah Tinggi pun ada dokumen dan proses yang berbeza. Dan begitu juga untuk amanah raya. Dan inilah saya harap semua perunding dapat memahaminya dengan mendalam, dan supaya sentiasa dapat peluang untuk membawa kes urus pusaka yang berkualiti. Apa maksud berkualiti? Kes-kes yang baru, kes-kes yang mudah, kes-kes yang warisnya pun bekerjasama, kes-kes yang mana hartanya lengkap, kes-kes yang tak ada waris berlapis, yang hilang dan sebagainya. Dan juga ada duit untuk membayar kos urus pusaka. Ada tunai yang boleh digunakan untuk pengimbang pengagihan. Jadi inilah yang dinamakan kes berkualiti. Jangan ambil kes yang tanah seciput, waris berlapis-lapis, semuanya besar kepala. Ya? Okey. Jadi inilah yang kita semua kena ambil maklum. Jadi sangat penting untuk urus pusaka tahu apa dinamakan entry point. Entry point ialah buka file RM53, and then lepas kita start from there. Okey? Mudah. Sepatutnya setiap perunding setiap bulan boleh close 2 starting point, buka file, urus pusaka. Okey? Jadi yang penting juga saya nak ingatkan, kita telah sediakan kuis untuk mereka-mereka yang berminat untuk dapatkan CPD awal. CPD awal ni penting untuk pastikan nanti hujung tahun kita nak dapat lesen, kita tak payah nak bayar apa-apa. Comply. Okey? Jadi rajin-rajinlah jawab kuis supaya dapat CPD, supaya kita boleh rekodkan CPD hours. Okey? Dan lagi satu saya juga nak ingatkan, setiap hari Isnin hingga Jumaat kita ada boiler room. Pukul 11 pagi. Boiler room ini bukan saja untuk kita bekerja berjemaah untuk menyebarkan maklumat tentang mahpusaka, diselit-selitkan juga penceritaan dan perkongsian daripada kami. Dan nanti juga kita akan buat kuis juga. Untuk apa? Kita santai-santai masuk dalam boiler room, kita juga kerja berjamaah untuk mula gebang kepada orang yang kita tertentukan. Kita ajar caranya, kita kasih sampel-sampel mesejnya untuk you all ikut saja. Dalam masa sama juga kita akan ada pertanyaan dan perkongsian yang relevan, yang boleh memberi manfaat kepada semua. Jadi jangan lupa luangkan masa pukul 11 pagi setiap hari untuk hadir kepada sesi boiler room. Okey? Jadi itulah saja yang saya sampaikan hari ini. Ringkas saja. Boleh sambung perbincangan kita dalam link live chat ni, dan juga bila kita dah video dah padam, kita bersambung di FB Academy
My Pusaka. Jadi saya harap perkongsian saya minggu lepas dan minggu ini berkenaan urus pusaka dapat dimanfaatkan dan lebih banyak kes-kes pusaka dapat dibawa masuk dan kes-kes yang berkualiti tinggi. Dan itu saya sudahi kelas saya dengan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.